Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, bayaran bantuan tunai rakyat fasa 1 yang dijadualkan dibayar pada Mac 2023 akan diawalkan pada Januari dengan mengambil kira beban yang ditanggung rakyat ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata fasa ini akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit melibatkan kadar RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 untuk penerima bujang. Saya ambil pertimbangan untuk menyegerakan kerana masalah pekebun kecil getah dan petani nelayan terutama Terengganu Kelantan yang terpaksa menanggung kesempitan akibat banjir. Maka jadual Mac itu akan diawalkan supaya mereka perolehi bantuan tunai ini bulan Januari. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang undang-undang RUU kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan sementara 2023 di Dewan Rakyat pada Selasa. Terdahulu Datuk Seri Anwar mengesahkan bantuan tunai rakyat yang dilaksana oleh kerajaan sebelum ini akan diteruskan. Seperti mana yang saya sebut, apa-apa saja langkah sebelum ini yang baik kita akan teruskan dan tidak ada masalah atau kompleks di situ. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Perpaduan juga bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 pada Januari 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memberitahu bantuan tersebut akan diberikan kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa. Ini untuk mempercepatkan, kerana kalau untuk Januari dan kita letakkan syarat-syarat pendapatan ibu bapa, wang penyaluran itu akan tetap tertangguh. Ujarnya lagi adalah penting untuk mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya selain keperluan pembelanjaan bagi rancangan makanan tambahan RMT dan pembelian buku teks. Sementara itu, bantuan kebajikan masyarakat pada isi rumah miskin, warga emas dan orang kurang upaya OKU juga diteruskan mulai Januari 2023. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memberitahu penjawat awam grade 11 hingga 56 negara bakal menikmati bayaran kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas sebanyak RM100 mulai Januari 2023. Tambah beliau lagi, kerajaan juga bersetuju memberikan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah bernilai RM700, manakala RM350 bagi sejuta pensara. Jelasnya lagi, kenaikan ini bakal memanfaatkan seramai 1.28 juta penjawat awam dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.5 bilion. Berita seterusnya, penguasaan teknologi menjadi pemangkin kepada pembangunan dan modernisasi sebuah negara. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi, golongan muda adalah pewaris untuk menerjui negara di masa hadapan. Oleh itu, jelasnya adalah amat penting untuk masyarakat memberikan pendedahan berkaitan profesion teknikal kepada anak-anak muda demi meneruskan legasi dalam lanskap pembangunan negara. Justru sambutan HPTN yang diadakan pada bulan Disember setiap tahun ini menjadi salah satu wadah informasi untuk menyebar luas maklumat di samping memupuk minat golongan muda terhadap profesion teknikal. Beliau berkata demikian ketika memberi ucapan secara atas talian di Majlis Perasmian HPTN 2022 di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia Kuala Lumpur pada Selasa. Bertemakan mengguguli teknologi melonjak pembangunan, HPTN 2022 mengambil kira transformasi penggunaan teknologi terkini khususnya di dalam bidang teknikal di samping menggalakkan golongan muda untuk menceburi profesion teknikal. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander juga berharap usaha yang lebih agresif dan proaktif perlu direncanakan dengan melantik lebih ramai golongan profesion teknikal mengisi jawatan-jawatan strategik dan pembuat dasar di perkhidmatan awam. Selain itu, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC juga disarankan melibatkan kalangan profesional teknikal di dalam tadbir urus syarikat seperti ahli lembaga pengarah atau ketua pegawai eksekutif. Berita di Miri. Pengguna jalan raya di negeri ini terutamanya yang memandu pulang ke kampung halaman bagi menyambut perayaan Krismas dan Tahun Baru Cina kelak diingatkan untuk sentiasa berhati-hati ketika memandu di jalan raya.
Demikian kata Menteri Pengangkutan Sarawak MOTS Datuk Seri Lee Kim Shin ketika ditemui media selepas menyempurnakan kempen Keselamatan Jalan Raya Sarawak bersempena dengan sambutan Christmas 2022 dan Tahun Baru Cina 2023 di stesen minyak Petronas Permajaya Pujuk 7 pada Isnin. As we all know, during festive occasion like Christmas, Chinese New Year, or Hari Raya, or Gawai, the volume of traffic on the road increases quite a lot. And of course, when you have a bigger number of road users, especially traffic on the road, the chances of accident are higher. Therefore, during this festive occasion, that's why we have this annual campaign to remind all our road users to be extra careful, extra cautious when they drive during the festive occasion, especially this during one month. People are going back to the kampung to celebrate the Christmas, and next month they'll be going back to celebrate Chinese New Year, and there'll be a lot of people going out shopping, so the traffic on the road, especially within the urban area. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee turut mengingatkan kepada pemandu yang akan balik ke kampung dalam jarak yang jauh untuk memeriksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan, berhati-hati ketika memandu dan rehat sekiranya perlu bagi mengelak berlaku kemalangan. Dalam perkembangan sama, beliau memberitahu statistik kemalangan jalan raya Sarawak mendedahkan jumlah kemalangan jalan raya telah meningkat daripada 12,706 kes kepada 17,824 kes berbanding dalam tempoh yang sama Januari hingga November bagi tahun 2021 dan 2022, iaitu peningkatan sebanyak 40.30%. Jelas beliau lagi, kadar kemalangan maut turut menunjukkan peningkatan sebanyak 17.10% daripada 299 kematian pada tahun 2021 kepada 350 kematian pada tahun 2022. Manakala bagi bahagian Miri, katanya statistik kemalangan jalan raya Miri melaporkan peningkatan sebanyak 39.07% daripada 2,191 kes kepada 3,047 kes bagi tempoh yang sama Januari hingga November tahun 2021 dan 2022. Ujar Datuk Seri Lee lagi, kadar kemalangan maut juga menunjukkan peningkatan sebanyak 11.36% daripada 44 kematian pada tahun 2021 kepada 49 kematian pada tahun 2022. Berikut pula, selepas lebih 3 jam usul undi percaya Perdana Menteri ke-10 dibahaskan 12 ahli parlimen pada petang Isnin, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya memperoleh sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Usul undi percaya itu telah dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada persidangan Dewan Rakyat Penggal Pertama Parlimen ke-15. Ikuti temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama orang awam menerusi tinjauan mengenai undi percaya terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pembentangan usul undi percaya dan pelantikan yang dipertua Dewan Rakyat baharu antara tumpuan hari pertama persidangan Parlimen bagi Kerajaan Perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang menyifatkan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah gimik semata-mata, terutama selepas perjanjian dimeterai antara kerajaan yang membentuk Kerajaan Perpaduan. Jadi sekarang ini bersama saya iaitu Cik Erin Khalid nak bertanyalah dekat beliau berkenaan dengan undi percaya terhadap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum Erin. Waalaikumsalam. Okey, mau tanya pendapat kita lah, pendapat berkenaan dengan undi percaya tu. Bagi pendapat kami, undi percaya tu adalah untuk menambah keyakinan setiap parti terhadap kepimpinan PM kita yang baru. Dan kami harap PM baru tu dapat memacu pembangunan di negara kita khasnya di Malaysia. Majoriti tidak nak pilih untuk parti Anwar tu lah. Sebab harapan rakyat tu untuk kita terus maju ke hadapan. And semoga apa yang kita impikan lama tu akan jadi kenyataan lah. Harapan baru tu supaya ekonomi kita bagus. Jangan politik macam dulu bah. Semua nak kuasa apa dah. Udah dibagi dah PM baru dah lah. Apa lagi nak dibikin?
Undi percaya itu bertujuan untuk membuktikan beliau mendapat sokongan ahli parlimen bagi memimpin kerajaan baharu selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU15 menyaksikan tiada parti atau gabungan politik mendapat majoriti mudah. Mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 berlangsung 2 hari bermula semalam, juga bakal menyaksikan ahli-ahli Dewan Rakyat yang menang pada PRU15 mengangkat sumpah selain pemilihan timbalan-timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sekian bersama saya Fidaus dan juru video Mariam Zanaria kembali ke studio. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjebak Fakta, salam UKAS.